Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Okay, so hari ini, hari Isnin ya, kita dah lama bercuti. Bukan bercuti lah, maksudnya kita dah lama tak ada kelas ni. Cikgu pun dah lama tak buat video untuk awak. Okay, ya. So hari ini cikgu akan masuk kepada subtopik yang baru. Sebenarnya cikgu rasa cikgu ada terlepas satu subtopik. Sebelum cuti hari tu sebelum awak exam hari tu cikgu ada masuk pada chemical properties of acid and alkalis, but actually before that subtopic we got another subtopic yang cikgu belum sentuh lagi sebenarnya, subtopic 6.3, iaitu the strength of acid and alkali, iaitu kekuatan asid dan juga alkali, asid kuat dan juga asid lemah, alkali kuat dan juga alkali lemah. Yang tu cikgu tak sentuh lagi cikgu rasa. So hari ni cikgu nak masuk dulu subtopik itu, tapi jangan risau, dia tak apa pun ya kalau kita buat yang mana satu pun. Yang penting awak dah faham tentang chemical properties of acid dan alkali. So hari ni cikgu nak masuk pula tentang the strength of acid and alkali. Alright, first of all kita pergi dulu kepada bagaimana kita nak tahu asid tu kuat ataupun asid tu lemah. The presence of an acid and alkali can be test using indicator. Kita akan test dia dengan indicator. Biasanya indicator yang kita gunakan adalah pH. Kita panggil apa? Litmus paper, hanya untuk menentukan dia adalah asid ataupun dia adalah alkali kan. So kalau kita nak menentukan dia punya apa, nilai pH dia, pH scale ya. Biasa nilai pH dia ada alat dia. Cikgu pun dah tak ingat dah. Dia kalau kita guna biasa meter pH lah. pH meter tu itu normal lah biasa kan, pH meter. And then kita guna kertas pH. Bukan litmus paper. Litmus paper nak menentukan asid dan alkali saja. But pH paper ni it can determine the number of pH, the pH value for an acid or an alkali. Okay, so numerical scale that has a range between 1 to 14, ini dah biasa. It show whether an aqueous solution is acidic, neutral or alkali. Right, ni tak ada masalah, kita boleh tahu dah. It means the degree of acidity or alkalinity of an aqueous solution. Degree of acidity ni maksudnya darjah keasidan dia dan juga darjah kealkalian dia. Okay, so if the number the value of pH is lower, so the degree of acidity is higher. Dia macam tu ya. The number of value, pH value lower, but so dia terbalik, degree of acidity is higher. If the number of pH value is higher, the degree of alkalinity is higher also. So kalau dia tinggi, bermaksud degree of alkalinity dia adalah tinggi. Okay. Next we go to the biasalah you boleh tengok. Okay, neutral pada 7 ya, ni pH scale lah, pH scale. And then before 7, 6 until 1 ya, 6 until 1, the acidity from weak to strong lah ya. 6, 5, 4 tu dia weak acid. And then after 3 to 1 tu dia dah jadi strong acid. Okay, but different with alkaline ya. Alkaline started from 8, 9, 10 tu dia alkali yang lemah lah. Then 11, 12, 13, 14 tu dia dah jadi alkali yang kuat ataupun strong alkali. Okay. Also the concentration of hydroxide ion increase, means 7 maksudnya 8 to 14 ni, 8 to 14 we know that alkaline dia mesti melibatkan ion hydroxide ya, ion hydroxide. Okay, kalau ion hydroxide tu sikit,
So dia adalah alkali yang lemah lah. Okay, weak alkali. Kalau ion hydroxide tu tinggi, means dia adalah alkali yang kuat. Strong alkali. Same goes to our acid lah. Acid, if the hydrogen ion is lower, so the acid is a weak acid. Okay, if the hydrogen ion is higher, it is strong acid lah. Okay, right. So that's the basic thing you have to know lah. Okay, the pH value is a measure of concentration of hydrogen ion and hydroxide ion. The lower pH value, the higher the concentration of hydrogen ion, the higher its acidity. Okay, means the lower the pH value lower. Okay, so the concentration, kita panggil kepekatan ya, the concentration of hydrogen ions is higher. So the higher juga dia punya acidity dia. Okay, same goes to hydroxide ion lah. The higher the pH value, the higher the concentration of hydroxide ion, the higher the alkalinity. The difference is kalau untuk acid dia lower pH, kalau untuk alkali dia the higher pH lah. Alright. Okay, the pH value of solution can be measured during indicators such as methyl orange, methyl orange, phenolphthalein, universal indicator and pH meter. Ada banyak lah. Methyl orange boleh, phenolphthalein ni biasa kita akan guna nanti kalau kita pergi sekolah nanti dapat peluang untuk masuk sekolah balik, kita akan buat satu eksperimen lah. Eksperimen neutralization the neutralization process. We use the titration method, menggunakan kaedah titration. Kita gunakan phenolphthalein as our indicator, indicator untuk menentukan tindak balas kita selesai ataupun tidak. Bagaimana benda tu dilakukan nanti kita kena tengok lah. Okay, degree of dissociation, darjah yang kita panggil sebagai darjah penceraian. Bukan orang bercerai tu, darjah penceraian ni bermaksud apabila suatu asid dia masuk dalam air ataupun bila suatu alkali dilarutkan dalam air, dissolve in water, kita tengok berapa banyak alkali yang terhasil. Contoh kalau kita masukkan asid HCl, HCl dia akan dapat H+ tambah dengan Cl-. Okay, kalau dalam kes ini kita katakan HCl ni 1 mole of acid produce 1 mole of hydrogen ion. So the degree of dissociation is 100%. Sebab apa cikgu cakap 100%? Sebab satu menghasilkan satu. Kalau dia 2 mole acid, dia pun menghasilkan 2 mole ion hydrogen. So dia punya degree of dissociation dia tu lengkap lah, complete degree of dissociation. Ini yang kita panggil sebagai acid yang kuat. Degree of dissociation dia, darjah penceraian dia dalam air tu, dia boleh menghasilkan the concentration of hydrogen ion is higher, menghasilkan menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. The difference between the weak acid and weak alkali. Kalau weak acid and weak alkali ni, dia kalau contoh macam kita ada CH3 COOH, this is we call as a acid ethanoic. Acid ethanoic ni, ethanoic acid ni dia adalah acid yang lemah. Okay, acid ethanoic ni dia tak macam acid yang kuat, dia mengion separa. Okay, dia mengion separa means dia kata partially ionized in water. Dia hanya mengion separa, bermaksud contoh kalau dia ada 10 mol, mungkin dia akan menghasilkan 1 mol saja ion hidrogen. 10 mol asid, 1 mol ion hidrogen. Itu contohlah. Dia larut dalam air tu, kita ada 10 molekul contoh. Tapi yang belah dia, yang dapat bentuk ion hidrogen hanya 1 sahaja. So itu dia kata the partially ionized in water. So degree of dissociation dia tu rendah lah. Degree of dissociation tu rendah. Okay, so kita panggil dia sebagai weak acid lah.
The strength of an acid or alkali depend on its degree of dissociation in aqueous solution. Ya, bergantung kepada dia punya degree of dissociation, ionization lah maksudnya kan, in aqueous solution. Aqueous solution ni solution yang dalam air lah. Aqueous ni air lah kan. Kita larut dalam air. Right? Can divide by two types of acid and alkali, strong and weak. Okay, samalah, strong acid, strong alkali, strong acid, strong alkali, weak acid, weak alkali. Kita ada boleh bahagikan macam tu ya. Okay, kalau strong acid, ini penting lah, you kena ambil tahu ni ya. Kena hafal. An acid which ionize completely in water to produce high concentration of hydrogen ion. Okay, acid which ionize completely. Ni perkataan ni kena ada lah, completely in water to produce high concentration of hydrogen ion. Acid yang mengion sepenuhnya dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, berbeza strong acid dengan acid saja. Kalau acid saja bagaimana? Acid ialah substance, the chemical substance, yang ni secara umum kan, chemical substance that ionize in water to produce hydrogen ion kan. So ini adalah acid. Dia umum. Suatu acid adalah bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. Bila pergi kepada acid kuat, terus kita bagi tahu pula acid. Kita start perkataan kita dengan acid which ionize completely. Tadi kita kata umum je, ionize saja. Ini ionize completely in water to produce high concentration of hydrogen ion. Okay, ionization equation, contoh kita ambil HCl lah. Tadi dah tunjuk dah kan. HCl kita dapat H plus dengan Cl minus. Which mean produce high concentration of hydrogen ion, has high degree of dissociation. Dia ada darjah penceraian asid yang tinggi lah, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi, low pH value lah. Okay, sebab dia asid kuat, dia low pH value between 1 or 2. Okay, this is the ethanoic acid that I mentioned before. This is the weak acid. What is the meaning of the weak acid? Weak acid is a acid that ionize partially. Dia maksudnya dia mengion separa. Tadi ionize completely. Ni ionize partially. Separa ya. Mengion separa. In water to produce low concentration. Kepekatan yang rendah. Kepekatan ion hidrogen yang rendah. Acid which ionize partially. Suatu asid yang mengion separa dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okay, so weak acid, kita panggil apa ni? The error mesti pergi dan balik ya. Patah pergi dan patah balik. Biasa kita lukis beginilah. Ini menunjukkan dia adalah weak acid ataupun dia adalah weak alkali. Tindak balik dia tu berbalik. Bermaksud dia nak jadi acid, dia nak produce ion hidrogen, dia tak produce sebabnya dia tak kuat ya. Dia punya ionization dia ataupun degree of dissociation dia tu adalah rendah. Okay, produce low concentration of hydrogen ion, has low degree of dissociation, high pH value. Okay, this is the weak acid lah. Alright, strong alkali. Okay, sama sahaja strong alkali, tak ada ubah pun, cuma ubah apa? Perkataan alkali sahajalah. Ya, cuma ubah perkataan alkali dan juga dia punya ion. Tadi ion hydrogen, but for alkali we must use the ion hydroxide OH minus. Alkali which ionize completely ya. Ini strong alkali in water to produce high concentration of hydroxide ion lah. Okay, ni contoh dia. Biasa kita guna NaOH lah kan, ataupun KOH kan. KOH ya, kalium hydroxide ataupun potassium hydroxide produce K plus dan juga OH minus. Yang ni yang penting lah, OH minus. So anak panah dia menunjukkan dia pergi sekali je. Anak panah sekali ni menunjukkan dia ionize completely. Degree of dissociation is higher. The pH value also higher. Produce high concentration of hydroxide ion, has high degree of dissociation, high pH value. Okay, weak alkali. Okay,
Sama macam tadi, alkali which ionize partially in water to produce low concentration of hydroxide ion. Biasa weak alkali kita guna ammonia. Ammonia plus dengan air. Ammonia larut dalam air, kita akan dapat ammonium ion dan juga OH minus. Jangan lupa anak panah berbalik ini menunjukkan dia adalah weak. Weak acid or weak alkali. Untuk kes ni dia adalah weak alkali lah. Okay, produce low concentration of hydroxide ion, low degree of dissociation, low pH value. Low pH value means daripada berapa? Daripada 8 pergi kepada 10 lah. Itu low bagi alkali lah. Okay, concentration of acid and alkali, the concentration of a solution. Okay, ini cara kita nak mengira kepekatan asid dan juga alkali. Ini baru bagi awak lah. Kepekatan asid dan alkali ni kita ukur dia di dalam 1 decimeter cube of solution. Okay, 1 decimeter cube of solution. Contoh macam cikgu buat air sirap katakan ya. Cikgu buat air sirap ya. Bila cikgu buat air sirap, cikgu masukkan pewarna sirap itu. Letakkan air ya. Air ni sama banyaklah. Air 100 cm padu katakan. Dua-dua ada 100 cm padu air. Jadi cikgu masukkan pewarna sirap di dalam ni. Yang ni satu sudu saja. Satu sudu pewarna sirap masuk dalam ni. Okey, yang sebelah sini pula cikgu masukkan 3 sudu pewarna. Alright. So 3 sudu pewarna. Macam mana kita nak tahu dia punya kepekatan ni? Ya, satu sudu pewarna ni, contoh satu sudu pewarna ni ada dalam 2 gram katakan. Ya, 2 gram. So 2 gram ni cikgu kena bahagikan dengan 100 cm padu itu. Ya. Biasa dia bukan kita tak panggil 2 gram, dia dalam bentuk cecair, mestilah kita panggil dalam sentimeter padu kan. Sentimeter padu. Contoh dalam sentimeter padu 10 cm padu katakan. 10 cm padu dia punya volume dia. And then cikgu kena bahagi dengan 100 cm padu untuk cikgu tahu dia punya kepekatan dia. Ya, sama juga ini. Ni 10 10 10 30. 30 bahagi dengan 100 baru cikgu boleh tahu kepekatan yang cikgu masukkan. Kepekatan sirap yang ada dalam air itu. Ya, itu bermaksud kepekatan ya. Berapa banyak yang kita masukkan. Based on air tu ya, based on kita punya larutan aqueous tu berapa banyak. Okay, alright, contoh ya, the quantity of solute can be measured in grams or mole ya. Moles ni biasalah, untuk unit bagi bahan kimia kita guna moles ataupun gram. Concentration can be defined as, okay, ni kepekatan ya. Kepekatan sama ada kita nak guna mass of solute bahagi dengan volume of solution. Okay, mass of solute dalam gram, kadang-kadang kita guna juga dalam ni gram per decimeter cube lah. Gram kalau dia dalam bentuk serbuk kan, dalam bentuk serbuk, dalam bentuk pepejal. Kalau dia dalam bentuk larutan, dah tentulah dia kita panggil sentimeter kubik lah. Alright. Okay, volume of solution ni kenapa dm, kenapa tak guna cm padu? Dia memang dah tetap ya, kita guna dm. Dm ni adalah 1 decimeter cube bersamaan dengan 1000 cm3. Ya. So kalau kita nak buat pengiraan, mesti tukar dulu. Kalau dia bagi dalam cm, kena tukar dulu kepada dm. Wajib. Okay. Alright. So ni concentration dalam mole pula, number of mole of solute. Biasa kalau dalam sentimeter tu kita tukar dulu kepada mole dulu. Tukar kepada mole. Baru kita boleh cari kita punya concentration kita dalam mole decimeter kubik. Mole decimeter kubik ni adalah benda yang biasa. Nanti kita tengok cara nak kira. Okay, concentration can be expressed in gram decimeter negative cube ataupun mole decimeter negative cube. Cikgu cakap tadi kita biasa guna yang inilah. Yang ini yang banyak digunakan dalam soalan. Ini adalah kepekatan yang biasa digunakan. Right. Okay, next. Concentration unit that widely used is molarity. Concentration unit that widely used means molarity, or we call as a mole decimeter cube or molar concentration. Kita kalau dalam unit dia panggil M. Ya, M. Okay. Molarity, the number of mole of solute that present in 1 decimeter cube of solution. Number of mole of solute that present in 1 decimeter
of solution. Bilangan moles sesuatu bahan ataupun solute yang terdapat di dalam 1 desimeter cube larutan lah. Okey. Okey, dia boleh jadi dua lah. 1 gram per decimeter cube, satu lagi mole per decimeter cube. Ni gram dm negatif 3 ni maksudnya gram dm negatif 3. Gram dm 3 lah. Bahagi kan. Mole bahagi dengan dm 3. So kita dapatlah mole naik atas dm ni, dia dapat dm negatif 3. Okay. So kalau unit conversion nak tukar molar mass daripada gram dm negatif 3 nak tukar kepada mole dm negatif 3, senang je, kita bahagi saja dengan molar mass bahan itu. Bergantung kepada bahan apa yang diberilah. Kalau daripada mole dm3 nak tukar kepada gram dm3, kita darab saja dengan molar mass. Contoh kita darab, kalau dia bagi bahan dia kuprum sulfat, so guna je lah. Kuprum sulfat kiralah berapa? 64 tambah dengan 32 tambah dengan sulfate O kan. 32 tambah 4 kali dengan 16. So darab. Okay. Kalau dia bagi, dia nak dalam bentuk gram dm negatif 3. Dia kena ada contoh baru awak nampak. Okay. Ni formula dia. Okay, ni dah ada tadi dah kan. Dah tunjuk. Salah. Okay, solving problem. Okay, solving problem. Ni tak ada. Okay. Calculating involving. Okay, kita solve dulu. Kita try dulu buat latihan satu. Macam mana kita nak mengira. Cikgu tunjuk awak bagaimana awak nak kira. Cikgu ambil contoh ni dalam awak punya buku jugalah. Don't worry, senang saja. Okay, first. Dia kata, what is the concentration of copper to sulfate? Awak tengok muka surat 126 ya. Muka surat 126 dalam modul you lah, modul kimia you 126 ya. Okey, cikgu ambil contoh nombor 8 ya. Contoh 8, what is the concentration of copper to sulfate produced when 50 gram of copper to sulfate? Kita ada 50 gram copper to sulfate, kuprum sulfat ya. Kristal dalam bentuk pepejal lah. Okay. Dissolve in 2000 cm of water. Okay, kita punya yang ini kita punya volume, kita kata mass kita lah kan. Kita punya mass ataupun jisim kita. And then dia kata volume kita adalah dia larut dalam 2000 cm3. Okay, so ada dua maklumat yang dia bagi kat awak. Okay, macam mana kita nak mengira kita punya, dia minta kita what is the concentration. So concentration tadi bagaimana nak kira? Dia nak concentration dia dalam gram lah, gram decimeter cube kan. So concentration sama dengan 50 bahagi 50 gram bahagi dengan 2000 cm. Dalam unit kita kena tukar cm kepada desimeter kan. So 2000 ni 2000 kita kena tukar kepada desimeter, so dia akan jadi 2 desimeter lah. 2 desimeter kan. 2000, 1 desimeter bersamaan dengan 1000, so 2 desimeter bersamaan dengan 2000 lah. Okey, so awak pun bahagi, awak akan dapat berapa semua sekali? 50 bagi 2, 25 gram dm negatif 3. Okey, so itu cara awak kira lah. Okey, kita ambil yang mole pula yang contoh mole pula. Okey, kalau contoh mole di sini, okey, hitung kepekatan asid sulfurik dalam unit gram. Ini tak ada masalah gram. Okey, contoh 10 ni dia berbeza sikit ya. Hitung kepekatan, dia nak kepekatan asid sulfurik. Hitung kepekatan ni contoh 10 Hitung kepekatan ataupun calculate the molarity. Dia nak M. M ni lah, M besar ni. Ni M, concentration M. Molarity mesti dalam apa? Molarity sama dengan mole dm negatif 3. Itu molarity Okey. So
dia bagi kat kita dalam unit. Oh, hitung, calculate the molarity of 0.5. Dia bagi 0.5 mol dm negatif 3 in the unit of gram dm negatif 3. Dia nak kita tukar kepada gram dm negatif 3. Tadi cikgu cakap, kalau nak tukar gram ni, kita kena buat apa? Kita kena darab dengan molar mass. Ya, kalau gram kepada mol, kita bahagi dengan molar mass. Okey, dia bagi kita asid sulfurik kan. So kena kira lah H2SO4 molar mass kita 2 tambah 32 tambah dengan 4 kali 16. So kira-kira dapat 98 ya, 98. Okey, kemudian so 0.5 buat apa? Untuk dapatkan gram mol pula, gram dm negatif 3 sama dengan 0.5 kali dengan 98. So dapatlah jawapan kita 49 gram dm negatif 3. Okay. So itu contohlah yang awak boleh buat dalam awak punya contoh yang diberi lah. Surat 126, 127 banyak contoh di sini. Okay, kalau you tak faham, you boleh tanya cikgu nanti. Okay, alright, kita teruskan. Kali ni berdasarkan kepada kita punya concentration, kita nak mencari pula bilangan mol ya, nak mencari bilangan mol. Alright, calculating the mol kan. Sebelum ni mol kita dah belajar ada 3 cara ya, bilangan mol ya. Bilangan mol, nak kira bilangan mol, number of moles kita darab dengan JMR ataupun RMM. Ataupun relative molecular mass ataupun molar mass. So kita akan dapat dia dalam bentuk gram lah ya. Kemudian daripada bilangan mol juga kita nak dapatkan volume ya, volume gas ya, centimeter cube. Kita darab dengan molar volume, iaitu darab dengan 24 decimeter cube ataupun kita darab dengan 22.4 decimeter cubic ya, dalam STP dengan suhu bilik kan. Kemudian Avogadro pula kan. Ini unit dia apa? Atom ataupun molekul. Bilangan atom ataupun molekul kita darab dengan Na. Okey. So 3. Satu lagi sekarang ni, ini melibatkan larutan dalam bentuk cecair ya. So kita nak dapatkan bilangan mol ya, kita akan kira dia N sama dengan mV per 1000. M di sini adalah molarity, V adalah volume yang kita gunakan, dan juga 1000 ni bahagi, sebab volume biasanya dia beri dalam centimeter cube. Kena bahagi dengan 1000 sebab kita nak matikan kita punya molarity, unit dia adalah mol dm negatif 3. Okay, kalau sini volume dia dalam cm, contoh 10 cm padu. So kita tak boleh matikan kan. Nak kena matikan cm padu ni, kita kena bahagi dia dengan 1000 sebab unit dia dalam dm ya. 10 cm ni kena tukar dulu kepada dm. Nak tukar payah, so kita terus bahagi 1000. So kita ingat rumus kita N sama dengan mV per 1000. 1000 ni adalah untuk tukarkan volume kita kepada desimeter ya. Sebab unit kita dalam desimeter. Tak apa, kita tengok contoh ya. Okey, ini standard solution, cikgu tak nak masuk lagi ya. Kita tengok contoh dulu macam mana nak mengira. Okey. Contoh ya, contoh yang pertama. Okey, muka surat 128 ya. Muka surat 128. Okey, contoh 14 dulu contoh paling simple lah, contoh 14. Dia minta what is the number of mole of glucose. Number of mole, dia nak number of mole of glucose. Glucose di sini C6H12O6 contain in 100 cm cube of glucose solution. So volume kita sama dengan 100 cm cube. Okay, of glucose solution. Kepekatan kita dia bagi situ, mole decimeter cube kita, kepekatan ialah M sama dengan 2.0 mol dm negatif cube.
Okay, so dah dapat dah semua. So boleh tak cari number of moles? Okay, number of mole dia tak bagi. So N equals to MV per 1000. So M kita ni lah 2 lah. 2. Tak payah masuk unit semua. 2 bagi volume kita 100 bahagi dengan 1000. So awak akan dapat N kita 0.2 mol. Bilangan mol 0.2 mol. Okay. Example number 16 kita ambil. Contoh example 16 ya, muka surat 129 ya. Calculate the mass of the solute. Calculate the mass of solute in 50 cm cube. Okey, dia bagi kita ambil maklumat kita, centimeter cube tu adalah kita punya M kita. Okay, M pula. Volume kita adalah 50 cm. Of 0.01 mol DF negatif 3. 0.01 itu adalah kita punya molarity ataupun M kita. M besar kita 0.01. Calculate calcium hydroxide solution 0.01. Diulang balik soalan ni kan. Calculate the mass of... Dia nak mass. Okay. Nak cari mass, kena cari dulu bilangan mol dulu. Okay. N sama dengan MV per 1000. Okay. M kita 50 kali dengan 0.01 bahagi dengan 1000. So, you akan dapat 0.0005 mol. Okay. So, dapat bilangan mol. Daripada bilangan mol, boleh tak cari mass? Boleh lah. Ya, nak cari mass kena darab dengan molar volume kan. Bilangan mol, dah dapat bilangan mol, nak dapatkan gram kita darab dengan JMR. JMR ataupun kita punya di sini adalah dia bagi calcium hydroxide, calcium hydroxide solution. So calcium hydroxide solution, calcium hydroxide. Okey, ini dia punya bentuk dia. So 40 kali dengan 40 kali pula. 40 tambah dengan 2 kali dengan oksigen 16 tambah dengan 2 kali 1. Okey. So darabkan dengan yang ni, darabkan dengan kita punya 0.0005 kita. So jawapan akhir awak mesti dalam gram lah. Awak akan tulis 0.037 gram. Okay. Alright. So setakat itu dulu ya yang cikgu boleh sampaikan pada awak ya. Jadi ada tempat-tempat kosong yang awak perlu isi nanti. Nota-nota tu ada, tak ada, cikgu rasa tak nampak lah tempat-tempat kosong yang awak perlu isi ya. Okey, awak mulakan macam biasalah, awak buat dulu bermula daripada muka surat 120 hinggalah muka surat 120, 121. Okey. 122, 123. Banyak tu. Sebabnya kita kelas minggu ni sekali je sebab Selasa cuti kan. 123. Kemudian yang lain tu awak dah buat itu, tak ada masalah. And then 126, 127 ya. 126, 127. 128. 129. Banyak juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lengkapkan 8 muka surat ni sehingga 129. Tapi 129 tu ada 6.6 standard solution. Standard solution tu kita akan buat kemudian nantilah. Alright, so kita berhenti dekat tu. Kita sambung lagi untuk kelas akan datang. Terima kasih banyak ya. Cikgu harap awak melihat video ni ya, sebab video ni sangat penting. Thank you. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.